Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel Selasa 3 Ogos 2021 bersama saya Muhammad Taha Hussein. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik operasi COVID-19 sehingga Isnin 2 Ogos 2021. Sebanyak 53,672 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, melibatkan 35,901 disinfeksi bangunan, 5,248 pemindahan mangsa, 215 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin, 8 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, 531 operasi pengurusan jenazah, 114 orang bertugas di pusat pemberian vaksin dan 11,655 lain-lain tugas. Bagi operasi sanitasi awam sehingga semalam sahaja, sejumlah 35,901 operasi sanitasi dilaksanakan yang merangkumi 157 zon, iaitu 135 zon merah, 5 zon jingga, 15 zon kuning dan 4 zon hijau mengikut pengkelasan Pejabat Kesihatan Daerah PKD yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Semalam sahaja sebanyak 226 operasi sanitasi awam dilaksanakan meliputi 94 zon merah dan 2 zon kuning telah dilaksanakan yang melibatkan 13 buah negeri, iaitu Selangor 36 operasi, Negeri Sembilan 7 operasi, Johor 21 operasi, Sarawak 25 operasi, Pahang 4 operasi, Sabah 22 operasi, Perak 19 operasi, Melaka 8 operasi, Kelantan 19 operasi, Pulau Pinang 14 operasi, Terengganu 19 operasi, Kedah 15 operasi, Perlis 3 operasi serta 3 buah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 8 operasi, Putrajaya 4 operasi dan Labuan 2 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 23,929 premis yang terdiri daripada 3,873 pusat perniagaan, 2,521 kawasan perumahan, 4,948 tempat awam, 403 pasar raya, 903 pasar awam, 8,458 bangunan kerajaan, 324 balai bomba, 316 pusat tahfiz, 855 premis PDRM dan 2,231 buah sekolah kerajaan. Kita beralih ke laporan insiden. Sebuah rumah hangus terbakar 80% dalam kejadian jam 8.56 pagi semalam di Zon Tanjung, Bandar Aman Jaya, Sungai Petani, Kedah. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah yang menerima panggilan telah mengarahkan pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Aman Jaya dan Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani ke lokasi kejadian. Pasukan bomba dengan kekuatan 2 buah jentera FRT dan sebuah jentera water tanker yang tiba di tempat kejadian terus menjalankan tugas-tugas pemadaman. Tindakan pantas anggota bomba berjaya mengawal kebakaran dari merebak ke rumah berhampiran dan kebakaran berjaya dipadamkan pada jam 9.10 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran serta kerugian masih dalam siasatan. Di Pontian, Johor, seorang pemandu nyaris maut apabila kenderaan yang sedang dipandu secara tiba-tiba terbakar dalam kejadian di Jalan Utama Parit Sikom ke Bukit Batu, Pontian, Johor, kira-kira jam 6.53 petang semalam. Balai Bomba dan Penyelamat Pontian yang menerima panggilan telah bergegas ke lokasi kejadian bersama kekuatan 1 jentera dan 7 orang anggota serta bantuan dari Fire Post Benut dengan kekuatan seramai 5 orang anggota telah dihantar ke tempat kejadian. Diketuai oleh Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Hobin Sanusi. Menurut Komander Operasi, setibanya pasukan keluaran operasi di tempat kejadian, didapati benar berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Hyundai Accent yang sedang bergerak dari Bukit Batu menghala ke Pekan Nenas. Pemandu yang menyedari kebakaran dalam keadaan panik terus memberhentikan kenderaan dan bertindak menyelamatkan diri sebelum api marak seterusnya menghubungi Balai Bomba. Kebakaran telah memusnahkan 80% daripada keseluruhan kenderaan semasa ketibaan pihak bomba. Pasukan keluaran operasi bertindak memadam kebakaran dengan menggunakan 2 aliran salur bantu mula dan punca kebakaran serta nilai kerugian masih dalam siasatan.
Sementara itu, di Bangi, sepasukan anggota dan penyelamat Balai Bomba dan Pelamat Bangi dan Balai Bomba dan Pelamat Cyberjaya berjaya menyelamatkan seorang wanita dalam kejadian cubaan membunuh diri di Savannah Executive Suite, South Village City tengah hari semalam. Komander Operasi Buah Bomba Kanan 2 Siti Nur Huda binti Jaafar berkata, Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor mengarahkan pasukan bomba dari Balai Bomba dan Pelamat Bangi dan Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya ke lokasi kejadian setelah menerima panggilan kira-kira jam 12.38 tengah hari semalam dari orang awam. Pasukan bomba yang tiba di tempat kejadian 8 minit kemudian mendapati seorang wanita Melayu berusia 28 tahun berada di luar tingkap rumahnya di tingkat 19 dan cuba membunuh diri. Pasukan bomba bertindak dengan memujuk mangsa dan mengambil masa hampir 30 minit. Mangsa akhirnya berjaya dipujuk dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu di Sabah, seorang mangsa cedera parah apabila dihempak pagar rumah di dalam kejadian kemalangan di lorong Ziarah 6 Taman Luyang, Kota Kinabalu, Sabah jam 10.58 pagi semalam. Kejadian tersebut berlaku apabila sebuah kereta jenis Proton Saga secara tiba-tiba terbabas apabila pemandu kenderaan berkenaan hilang kawalan lalu merempuh pagar rumah berkenaan. Mangsa Maria Jari berusia 41 tahun yang kebetulan berada di situ tidak sempat menyelamatkan diri dan terus dihempak pagar yang tumbang akibat daripada pelanggaran tersebut. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 KUP Muhammad Mizan Minin berkata, pasukan bomba yang menerima panggilan terus menggerakkan pasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu ke tempat kejadian dengan kekuatan satu buah jentera dan satu buah unit Emergency Medical Rescue Services EMRS bersama kekuatan anggota seramai 6 orang. Setibanya di tempat kejadian, pasukan bomba bertindak mengeluarkan mangsa dari bawah pagar dan diberikan perawatan awal oleh anggota EMRS bomba. Seterusnya mangsa dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Dalam kejadian berasingan, seorang pemandu lori maut dalam kemalangan petang semalam. Kejadian kira-kira jam 11.09 pagi itu, Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur menerima panggilan kemalangan jalan raya berhampiran Sirim, Lebuh Raya Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Jalil dengan kekuatan anggota seramai 8 orang dikejarkan ke tempat kejadian. Menurut Komander Operasi Penolong Kanan Penguasa Bomba Zain Nasri bin Zainal, pasukan bomba yang tiba di tempat kejadian 6 minit kemudian selepas menerima panggilan mendapati seorang pemandu lori berbangsa Melayu tersepit di bahagian pemandu di dalam lori yang terbalik. Kemalangan tersebut berlaku dipercayai apabila pemandu lori tersebut hilang kawalan dan melanggar pembahagi jalan. Pasukan bomba bertindak mengeluarkan mangsa dengan menggunakan peralatan menyelamat dan mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu di Perak, 3 buah kenderaan terlibat dalam kemalangan yang berlaku di Jalan Ipoh Lumut kira-kira jam 9.26 malam tadi. Dalam kejadian yang melibatkan 3 buah kenderaan jenis Toyota Hilux, Econovan dan Proton Saga tersebut, seorang pemandu Econovan telah tersepit di dalam kenderaan tersebut, manakala 2 orang lagi pemandu kenderaan berasingan telah berjaya keluar dengan sendiri. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih, Pegawai Bomba Kanan 2 Syahrizala bin Abu Hanafiah, pasukan bomba dengan kekuatan 1 jentera bersama 6 orang anggota telah dikejarkan ke tempat kejadian sebaik menerima panggilan. Pasukan bomba yang tiba di tempat kejadian bertindak pantas mengeluarkan mangsa yang tersepit dengan menggunakan peralatan khas Rescue Tools dan mangsa berjaya dikeluarkan 20 minit kemudian. Seterusnya mangsa diberikan perawatan awal sebelum diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang berada di lokasi untuk dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Seorang lelaki nyaris maut di tanah kuburan ketika menziarahi kubur arwah anaknya di Cenderung Balai Teluk Intan, Perak. Dalam kejadian jam 10.41 malam semalam, mangsa Osman bin Mael, 40 tahun, cedera apabila dihempak pokok di tanah perkuburan tersebut. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Intan, Pegawai Bomba Kanan 2 Wan Muhammad Zakari bin Wan Muhammad Noor, kejadian berlaku ketika mangsa di tanah perkuburan tersebut untuk menziarahi kubur arwah anak beliau. Secara tiba-tiba, sebatang pokok di tanah perkuburan tersebut yang dipercayai dibakar dan berhampiran dengan kedudukan mangsa tumbang dan menghempak mangsa yang tidak sempat mengelak untuk menyelamatkan diri.
Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Intan dikejarkan ke tempat kejadian dan pasukan bomba bertindak pantas menyelamatkan mangsa yang cedera dan kemudiannya dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Paparan itu mengakhiri berita terkini pada hari ini. Teruskan kesihatan anda bersama Bomba Channel, info keselamatan anda. Saya Muhammad Tahawi Hussein, amalkan norma baru, jaga jarak, jaga kebersihan. Kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam hormat.